Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan hendaklah kamu tahu, situ dah. Dan hendaklah kamu tahu akan bahawasanya hidup kita di atas dunia ini ialah di atas qada ajal. Iyalah. Oh, habis dah situ, baca dah situ. Tak baca lagi sah. Baca dah. Baca dah situ. Betul. Ketahui olehmu situ. Oh, baca dah situ deh. Oh, pasal ni tak baca lagi dah. Ada topik ya? Ya, ada topik situ. Betul. Ketahui olehmu situ saya dah. Betul sungguh tak ni? Orang dalam ni tak ada ayat gapo lagi ni. Hak tanda mana? Ya. Oh, yalah. Ketahui olehmu, hei mana-mana orang yang menilik kepada risalah ini. Menilik takluk pada kata menilik. Tak baca lagi. Tengok ada orang komen dah tak baca lagi. Abu Abi Jabar kata tak baca lagi. Baca dah situ. Pula. Sudahlah. Sudah. Muka surat 14. Muka surat 15 dah. Baris pertama. Iyalah muka surat 15. Yang mana ni? Ada orang kata tak baca lagi, ada orang kata baca dah. Lutfi tanda mana? Ketahui olehmu. Dah kita baca ketahui olehmu lah. Yang kata baca dah tu. Ketahui olehmu, hei mana-mana yang menilik kepada risalah ini. Mana-mana orang yang menilik kepada risalah ini. Orang yang baca kitab ya lah. Menilik takluk pada kata menilik dengan tilikan yang insaf. Kalau tilik tu dengan nak marah dah, nak benci dah, tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak kira lah. Tilik dengan tilikan yang insaf. Insaf ni mana adil. Tidak taksub, tidak terus i'tiraf. Itu mana insaf. Akan bahawasanya tahu gapo hei orang yang menilik kitab risalah dia ni dengan tilikan yang insaf, akan bahawasanya akal itu ialah setengah daripada nikmat-nikmat Allah. Setengah tu orang panggil litaba'id dah tu. Nikmat Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita nak kira satu nikmat Allah Ta'ala pun tak mampu kita nak hingga. Maka 1/2 daripada bagai-bagai nikmat Allah Ta'ala kurnia pada kita manusia ni ialah akal. Yang amat besar ia Allah beri kepada kita. Akal ni sangat besar. Nikmat yang bukan main-main lah. Kalau orang tak ada akal dengan orang ada akal, selisih banyak mana? Banyak tu. Tak boleh nak kira dengan orang tak ada akal. Tak? Jelanya bogel gila, orang gila. Boleh buat kira dengan orang gila? Tak boleh. Maka kerana tu nikmat akal ni sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kurnia kepada kita manusia. Berkata Imamul Haramain, guru bagi Imam Ghazali. Dia kata mana? Akal itu ialah diri renti hukum-hukum akal yang 3. Tuh. Al-aqlu huwa nafsul ilmi.
Ataupun al-aqlu huwa nafsul idrak. Bermula akal tu ialah diri mengetahui, diri mengerti, diri nampak, diri mendapat. Akal segala tiga hukum akal tu lah. Akal keputusan akal tu. Baik. Ataupun al-aqlu yata'atta biha darkul ulum an-nazariyah. Boleh juga kau itulah. Al-aqlu bermula akal tu yata'atta, yang patutlah ia. Tu. Yata'atta biha, yang patutlah dengan dia. Darkul ulum an-nazariyah. Dah. Oleh mendapat segala ilmu-ilmu yang dibahasa pada fikir. Dan juga kata kita akal ni. Imam Haramain kata, bermula akal itu ialah direti hukum-hukum akal yang tiga. Baik. Berkata kebanyakan ulama, jumhur ulama ni pula kata akal itu ialah nur, cahaya. Yakni cahaya. Cahaya bagi apa? Cahaya bagi roh. Iaitu akal tu. Bukan iaitu roh dah. Iaitu roh tu arak pula berat. Iaitu akal tu. Atau cahaya tu. Yang ada iaitu cahaya apa, akal atau cahaya tadi tu. Arak yang ada ia arak pada nyawa bagi tiap-tiap seorang yang berakal. Tu. Akal-akal ni kata jumhur ulama ni ialah cahaya bagi roh. Artinya kena ke arak yang menupai pada nyawa. Kena ke arak yang menupai pada nyawa. Apa arak situ? Iaitu cahaya tu lah. Diri cahaya yang menupai pada roh tu lah orang panggil akal. Itu kata jumhur ulama. Inilah mana? Kata kebanyakan ulama jumhur ni yang tahqiq, itu qaul yang tahqiq. Qaul yang apa? Qaul yang kemah lah. Gitulah. Qaul tahqiq makna qaul yang kemah lah. Ada dalil. Makna qaul yang bercakap disertakan dengan dalil. Itu kita kena buat homework lah. Sebab kita daurah ni kita nak cepat. Adapun qaul yang pertama ini qaul Imam Haramain. Maka menyalahi tahqiq. Qaul Imam Haramain yang mengatakan akal-akal tu kena ke darkul ulum ataupun nafsul ilmi tadi tu. Itu orang panggil menyalahi dengan qaul tahqiq. Tetapi sungguh pun kata menyalahi dengan qaul yang tahqiq, tetapi kita ke semua yang berakal, kita ke semua yang berakal ni di atas qaul yang kedua ini, sekiranya jika tak faham dan tak renti hukum-hukum akal yang tiga, maka termasuklah di bawah khilaf pada nama yang berakal atau yang tidak berakal. Walaupun kau tahqiq kata akal ni cahaya arak yang menupai pada diri roh. Diri cahaya yang menupai pada diri zat roh, jiran roh tu lah orang panggil akal. Artinya ada belakang lah akal ya. Lembu-lembu ke apa semua ada akal-akal. Tapi orang panggil akal gharizi lah. Bukan akal nazari, tidak. Kerana lembu dia tak reti nak mikir, nak tilik, nak mengaji, nak leh dia. Walaupun dia ada akal gharizi, mana akal hak orang panggil apa? Tabiat hak pasal menyawa. Mana? Lapar cari makan. Tu nak beranak cari bini, gitu. Nak tidur cari kandai. Walaupun begitu, tapi tetap juga dipanggil akal. Qaul tahqiq tu. Tetapi sungguh pun kita ke semua yang berakal di atas qaul yang kedua ini. Memanglah kita ke semua ni berakal lah kalau kita menjalani di atas qaul yang kedua. Mana qaul tahqiq tu. Tapi sekiranya jika tak faham dan tak renti hukum-hukum akal yang tiga, maka termasuklah di bawah khilaf pada nama orang yang berakal atau orang yang tidak berakal. Bawah khilaf juga. Bahkan yang gila. Bahkan boleh kata orang gila. Bapa kalau tak reti hukum akal yang tiga nanti akan nyatalah. Sebagaimana menambahkan oleh setengah-setengah ulama di atas perkataan Imamul Haramain itu. Mana?
Yani ulama kata, Imam Haramai kata, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqili. Nah, yalah. Tu faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli. Barang siapa yang tidak mengetahui la yaman akan makna bagi wajib akal. Dah. Tu. Dan makna bagi mustahil akal. Dan makna bagi harus jaiz pada akal. Fahuwa, maka ia man tadi tu laisa bi'aqilin, bukanlah ia daripada setengah orang yang berakal. Artinya, nak cak kata orang berakal ke mana ni? Tak reti hukum akal. Maka walaupun di atas kau tahqiq semua hak nyawa tu pasti dah berakal, kerana akal tu orang panggil cahaya yang menopel pada jiring. Tapi kalau orang tu tak reti hukum akal, maka dikhilafkan pada kaum ulama, orang ni benar-benar berakal ke atau tak berakal, bahkan gila sekalipun. Tu. Maka di sisi qaul imam itu, yakni di sisi qaul Imam Haramain. Dah Imam Haramain kata, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fa huwa laisa bi'aqilin. Dah Imam Haramain kata, barang siapa yang tak reti makna wajib akal, mustahil akal, jaiz akal, maka orang itu bukanlah ia setengah daripada orang berakal. Maka di sisi qaul imam itu, yakni Imamul Haramain tadi tu, adalah orang yang menghukum dengan qadim mustahil. Adalah orang yang hukum kata benda mustahil ni qadim. Mana mustahil? Tak ada Allah. Baharu Allah. Binasa Allah. Serupa Allah akan yang baharu. Berbilai Allah. Allah ada bukan bahasa zat. Di zat Allah ada sifat lemah. Ada sifat babuk. Ada sifat bodoh. Ada sifat mati. Ada sifat pekak, tuli, bisau. Contoh. Itu mustahil lah tu. Tiba-tibanya benda tu koding. Koding apa makna? Koding apa makna? Mala awwalalahu li wujudihi. Barang yang tidak ada lah awal bagi adanya. Jadinya, tak ada Allah tu barang yang tidak ada awal bagi adanya. Jadi ada pula. Ke mana tu? Tengok. Nanti akan menerai panjang lah ni. Nanti kita akan baca, kita akan faham lah. Atau dengan baru ni, atau pada kata dengan koding. Ini orang yang menghukumkan dengan baharunya mustahil tu. Dia kata mustahil ni koding atau baharu. Orang hukum dengan koding mustahil ataupun baharu mustahil, maka orang itu, yakni di sisi qaul Imam Haramain, bukan berakal. Fahuwa laisa bi'aqilin. Orang ni bukan orang berakal ni. Kenapa? Tak reti hukum akal tu. Kenapa? Bukan berakal ilak situ. Kerana tak faham dan tak renti ia yang menghukum akan makna mustahil. Ia tak reti makna mustahil itu apa. Padahal mustahil orang panggil pada akal ni ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tidak boleh digambar pada kepala otak seorang tu akan adanya. Tu maknanya benda tentu tak ada, lagi tidak. Benda tentu tidak, lagi tak ada. Gitu. Itu orang panggil makna mustahil. Tiba-tibanya mustahil ni koding. Koding ni benda ada, tak ada permulaan. Kok mana orang panggil boleh hukum gitu? Artinya tak erti makna mustahil tu. Tengok. Maka macam manalah kita hendak menumpan akannya akan orang yang tak renti. Maka macam manalah kita hendak menumpan. Menumpan ni maknanya nak mengaji lah. Kita nak mengaji mana dengan orang tak reti? Ngaji juga orang tak reti pas kita tu itu tengok. Maka macam manalah kita hendak menumpan. Nak menumpan, nak ngaji lah. Dia tupai minum air, minum teh. Tu tak apa. Orang bodoh, ya bodoh. Bak usuluddin, tapi kita duk suruh kucai teh. Tak apa, boleh buat dia. Tu nak menumpan sini makna nak mengaji. Akannya akal orang tak reti. Macam mana? Tu. Itu istifham bimaknal ingkari lah. Tentu tidak boleh nak tupai, tentu tidak boleh nak mengaji lah. Maka macam manalah kita hendak menumpan, nak mengaji akannya akan orang tak renti. Menumpan takluk pada kata menumpan dengan buat guru bagi kita. Menumpan tu ada mengaji sebab tu kata dah. Takluk pada kata menumpan. Menumpan buat apa? Menumpan kucak air teh. Menumpan nanak nasi tu tak apa. Tapi menopel dengan buat guru bagi kita, tu tak boleh. Kenapa? Dia tak reti.
Habis itu. Dan bagi anak beranak kita ni atas sikit tu. Atas pada kata kita. Maka macam manalah kita hendak menumpan akan orang tak reti dengan buat guru bagi anak bagi anak beranak kita. Atas pada kata bagi kita lah. Gitu. Atas pada kata bagi kita. Yang ni bagi anak beranak kita. Nak hantar anak pergi ngaji ya pun tak boleh. Kata tu dia skam. Sindir lah ni. Enggak gulawai dia ni pun pondok besar agak. Ni. Anak murid ramai agak ni apa deng? Bukan biasa duduk balas ni. Sama-sama anak murid pada agak. Dan hendaklah kita ke semua pisah. Pisah tu makna usaha. Hendaklah kita ke semua pisah, yakni usaha dan belajar. Usaha apa? Usaha nane jagung ke apa, nane durian tu rajin lah Aiman Jawa kat ni. Pisah sini, pisah makna usaha dan belajar. Usaha mengaji. Usaha mengaji, beri supaya. Gitu. Beri ini supaya secukup-cukup renti. Yang ni sehabis-habis reti. Tak payah buka kitab dah boleh syarah dah. Itu sehabis-habis reti. Bukan nanti buka kitab dulu baru kita boleh syarah. Itu tak habis-habis reti lagi. Itu kan duduk menopang kitab. Dan faham ini sehabis-habis faham. Secukup-cukup faham. Toh pada kata renti. Tu sehabis-habis faham, secukup-cukup faham berapa? Akan hukum-hukum akal yang 3. Mana hukum-hukum akal yang 3? Iaitu hukum-hukum akal yang 3. Wujubun. Tengok. Itu hukum akal. Kalau wajib itu muta'allaq bagi hukum akal. Wujubun dan istihalatun dan jawazun. Itu orang panggil hukum akal. Adapun wajibun, mustahilun. Tu jaizun itu kena kepada muta'allaq bagi hukum akal. Tepat gantung bagi akal kita hukum tadi tu. Orang panggil tu benda hak dihukum oleh akal ataupun orang panggil akal hukum. Adapun wujud, istihalah jawaz, hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz, akal hukum. Gitu. Kerana apa tu kita kena usaha ni ilak pada kata hendaklah kita ke semua ni pisah usaha dan belajar sungguh-sungguh. Biar sehabis-habis reti, sehabis-habis faham hukum-hukum akal yang 3 ni. Kerana dengan dia, yakni dengan sebab dia, bersababiah. Dengan dia ini dengan sebab dia, yakni dengan sebab sehabis-habis faham, secukup-cukup reti, sehabis-habis faham, itulah jadi tangga, jadi wasilah, jadi perantaraan bagi kenal, yakni ma'rifah dan mengetahui itu atas muradi saja. Mengetahui kenal kita akan segala yang wajib, yakni akan segala sifat-sifat yang mesti, yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan yang mustahil, yakni sifat-sifat yang tentu tidak atasnya Allah Ta'ala, dan yang harus, yakni sifat-sifat yang harus baginya, bagi Allah Ta'ala. Dan demikian juga, yakni jadi tangga bagi kenal dan faham tu juga. Bagi jadi tangga, demikian juga tu mana? Jadi tangga, jadi wasilah bagi kenal dan mengetahui kita juga. Dan demikian juga yang bersakut paut. Demikian juga ini jadi tangga kepada kenal dan mengetahui yang, yakni sifat yang gitu, begitu. Sifat yang bersakut paut dengan segala rusul alaihimus salatu wassalamu. Dan dengan dia ini, dengan sebab akal itu jugalah dapat nyata, jelas mana dan cerah, ini yakin kata plesu perkataan dengan kodek mustahil dan barunya mustahil. Tu tengok. Habis. Kalau gitu nak menyata hukum akal ni. Dah. Hukum akal yang tadi wa aqsamuhu salasatun al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Kemudiannya you nak menarikh pula. Nak orang panggil mengenal definisi. Takrif-takrif ni makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Kita nak kenal wujud akal atau wajib akal tu apakah bendanya, maka kita kena tahu definisi dia. Definisi itulah sebab bagi kita kenal mu'arraf, iaitu benda hak nak dikenal tadi. Apa? Wujud atau wajib. Tu. Wujud tu hukum lah. Wajib tu akal hukum. Tiba-tiba awak mari takrif wajib pada akal. Ni ambil daripada uslub Ummul Barahin lah ni.
Ta'rif wajib pada akal seperti yang termaklum di dalam matan Ummil Barahin. Itu karangan Imam Sanusi. Imam Sanusi kata, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ai intifa'uhu. Kena takdir gitulah. Tu kenapa? Karena kalau kita tengok definisi dalam kitab Ummil Barahin, dia mari kata hayyuzi lil jirmi, seperti bertempaknya jiring. Padahal bertempak bagi jiring ini bukan benda tentu ada. Bertempak bagi jiring ini benda tentu sungguh. Tepak ada ke sungguh? Ada. Di mana ada? Tepak mana? Mana tepak kalau ada? Tunjuk. Kata kursi ni jiring. Tempat. Makan. Kalau ahbash makan. Mana? Ada tempat? Tak ada tempat. Lepas tu tak ada sungguh. Sungguh. Bukan tak ada, tapi sungguh. Subutuhu. Dah. Lawannya intifa'uhu, gitu maknanya tengok maksudnya. Maksudnya yang definisi malai tasawaru tadi tu pada bahasa Melayunya ialah perkara atau barang yang tidak ditasawur, yang tidak boleh digambar, itu maknanya. Yang tidak boleh nampak, itu makna tasawur. Yang tidak boleh digambar, yang tidak boleh nampak kan pada akal akan tidaknya. Tengok, kita kata akan tiadanya. Tu tandanya terjemuh sini ni serta tafsir selalu dah. Padahal kalau ikut terjemuh betul benar ya, adamuhu tiadanya. Patut nak kata perkara atau barang yang tidak ditasawurkan pada akal akan tiadanya, tapi tak akan tidaknya. Nah, sebab tu kita suruh takdir lagi tu. Adamuhu oleh ketiadaannya, ketiadaan ai intifa'uhu, tidaknya, ternafinya, gitu. Yakni barang yang tidak membenar oleh empunya akal akan tidaknya. Kok sebelah tidak tak boleh benar. Apa makna? Yakni barang yang mesti sebelah sungguhnya. Tu. Tidak lawan sungguh. Tiada lawan tak ada. Tiada lawan ada. Tidak lawan sungguh. Sungguh lawan tidak. Sungguh lawan tidak. Ada lawan tak ada. Gitu. Jadi kok sebelah tidak tak nampak. Artinya benda tentu sungguh. Itu makna wajib akal. Perkara atau benda atau ikutlah. Masuk habis lah kalau sebut perkara, barang, benda tu masuk belakang. Zat ke sifat-sifat masuk habis. Benda tentu sungguh. Perkara tentu sungguh. Barang tentu sungguh. Gitu lah. Itu makna barang mesti sebelah sungguhnya ni. Barang tentu sungguh. Perkara tentu sungguh. Bukan tidak sekali-kali. Kok sebelah tidak tak nampak sekali-kali. Itu orang yang wajib. Sama ada tu nak ta'mim pada kata barang. Barang tu berapa barang sini? Sama ada yang bersifat dengan semata-mata sungguh juga. Sama ada barang tu dia hanya bersifat dengan subut saja. Mana seumpama kida bakok mukhalafah qiyamu binafsih wadaniyah. Wujud kida bakok mukhalafah qiyamu binafsih wadaniyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tu orang panggil sifat yang bersifat yang sama ada yang bersifat dengan semata-mata sungguh ya. Sungguh tak Tuhan ada? Sungguh. Ada tak ada tu di Tuhan? Tak ada. Gitu. Sungguh tak Tuhan sedia? Sungguh. Ada tak sedia di Tuhan? Tak ada. Kok ada sedia? Sedia ada di Tuhan? Sedia bukan benda ada. Benda sungguh tu walaupun dia makna adami, tapi Adam yang bersifat dengan subuk. Nak faham boleh? Adam mustahil tu beza. Adam salbiyah tu beza. Tahu tak? Tu. Lagi akal yang nyata lah. Tahu kah? Atau ada ditambah. Atau tu. Bukan atau ada. Atau ditambahkan adanya barang. Atau ditambahkan adanya barang gatik. Tambah gatik ada, bukan setakat sungguh saja, bahkan ada mana? Seperti zat Allah tu sendiri dan sifat-sifat ma'ani hak ada di zat Allah Ta'ala. Sungguh tak Tuhan bersifat ngapa kuasa? Sungguh.
Ada ke tak sifat berkuasa di Tuhan? Ada. Tengok. Jadi sebab itulah ulama buat definisi wajib akal atau wujud. Sebenarnya hukum akal ni wujud tu lah. Adamu qabulil intifa. Itu tak terima tidak artinya sungguh. Itu tak terima tidak artinya sungguh. Tu. Sungguh. Bila sebut kata sungguh, masuk habis. Benda hak sungguh saja pun masuk dalam definisi, benda hak sungguh lagi ada pun masuk dalam definisi. Tu orang panggil kena tahu makna dia. Tu setara tu. Penjagaan. Tambahlah ni. Adalah lafaz Adam, lafaz Adamuhu tu. Lafaz Adam pada takrif wajib itu. Malai tasawwaru fil akli Adamuhu, Adam tu. Bukanlah dengan makna tiada. Bukan makna tiada tu. Makna Adam tu bukan tiada. Terjemah Adam tu tiada. Gitu dah. Terjemah lain, makna tu lain. Makna tu mayu'na minal lafzi. Terjemah tu artinya naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Gitu lah. Beza tu. Tengok dia cakap. Bukanlah orang panggil Adam. Tiada dalam definisi ta'rif wajib akal tadi tu. Bukanlah makna tiada yang lawan bagi ada. Lepas tu apa makna dia? Hanya Adam dalam definisi tadi tu. Dengan makna tidak yang lawannya sungguh jua. Gitu. Sebab tu kita kena ma la yutasawwaru fil akli adamuhu ai intifa'uhu. Karena intifa'uhu lah lawan bagi subutuhu. Nanti definisi mustahil akal ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu ai subutuhu. Gitu. Subutuhu itulah lawan bagi intifa'uhu tadi. Tak? Tu. Kalau dipakai akan Adam tadi tu dengan makna tiada yang lawan ada. Kalau kita kata apa kita nak takwil Adamuhu tu intifa'uhu, pakailah Adamuhu dengan makna Adam juga. Mana tiada. Yang mana tiada tu lawan bagi ada. Secaya jadilah maksud ta'rif itu barang yang tentu adanya barang. Jadi kalau kita nak pakai Adamuhu dengan makna Adam, dengan makna tidak ada, tak ada. Kalau gitu, wajib akalnya apa? Benda tentu ada. Gitu. Kenapa? Karena ma la yutasawwaru fil akli Adamuhu. Apa? Benda yang kita tak boleh nak tasawur, nak gambar pada akal kita oleh tiadanya, tidak adanya. Kalau gitu, kod sebelah tidak ada tak boleh nak fikir. Mana? Benda tentu ada. Gitu. Bila kita pakai makna gitu, maka tidaklah termasuk sifat nafsiyah. Tak masuk Karena sifat nafsiyah bukan ada. Ada. Ada tu ada tak? Tak ada. Ada tu sungguh ya. Dan salbiyah pun tak masuk karena mafhum akal adami. Dan maknawiyah pun tak masuk. Tak masuklah wajib akal kat apa? Mustahil berat. Maka tidak termasuk sifat nafsiyah dan salbiyah dan maknawiyah bagi Allah Ta'ala tadi tu. Tidak termasuk di dalam ta'rif wajib itu. Ini tidak termasuk di dalam perkara yang wajib akal. Tak masuk lagi wajib akal. Jadi ada Allah Ta'ala tak wajib. Gitu. Allah Ta'ala sedia tak wajib. Kenapa sedia tak ada? Sedia tu sungguh saja. Gitu lah. Jadi wajib akal apa? Benda tentu ada. Sedia tak ada. Jadi itu wajib akal ni benda tentu ada je. Kalau gitu sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah tak ada. Kalau gitu tak ada. Bukan wajib akal. Punah jadi. Kerana ini perkara, mana nafsiyah, salbiyah, maknawiyah tu ini tu. Kerana ini perkara, hilak pada kata tidak termasuk. Bapa tidak termasuk? Kerana ini perkara bukannya ini perkara. Ada. Bukan nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah tu ada. Tak ada tu. Tak ada langsung. Bukan ada. Sungguh. Dah bukan ada macam apa? Sungguh. Hanya sungguh jua. Itu tafsir dah. Tak kata, bukan ada. Lepas tu tak ada lah dia. Dah. Hanya sungguh jua. Hanya nafsiyah, salbiyah, maknawiyah tu sungguh sahaja. Tak naik ke siapa tahap ada. Kalau gitu, kalau wajib akal dengan makna perkara tentu ada,
Kalau begitu ini, kalau wajib akal dengan makna perkara tentu ada yang termasuknya yang termasuknya di dalam nya wajib akal. Gitu. Yang ni perkara yang termasuknya wajib akal ialah zatnya Allah Taala dan sifatnya dan sifat ma'ani jua sahaja. Oh kalau gitu zat Allah dan sifat ma'ani ialah masuk wajib akal. Kenapa zat Allah Taala tu ada? Nah, sifat-sifat ma'ani Allah Taala pun ada. Faham tak? Maka dinamakan ta'rif lagu tu kalau kita pakai makna adamuhu dengan makna adam yang mana litah pitah maknanya benda tentu ada. Kalau gitu definisi lagu tu ghairu jami'in, tidak jami'. Ghairu jami'in tu makna tidak jami'. Artinya apa ghairu jami'in ni? Yakni tidak menghipungkan. Apa makna yang tidak menghipung? Yakni tidak terpakung. Tidak terpakung dan tidak termasuk habis. Tidak terpakung dan tidak termasuk habis. Segala aprok bagi wajib itu tak termasuk habis. Kalau gitu definisi itu ghairu jami'. Nah, dia takrif ni kena jami' dan mani'. Itu orang panggil kalau mengaji dalam mantik kita kepahal lah. Nak buat definisi ni mesti jami' dan mani'. Apa jami'? Semua afrok mu'arraf tadi tu masuk di bawah definisi. Dan benda hak bukan afrok bagi mu'arraf tertegah daripada masuk. Itu dipanggil jami' mani'. Faham tak? Faham tak ni? Yazid je tak ada boleh. Yazid nak kena ni. Baik. Kalau gitu, kalau kita tak takwil makna adamuhu intifa'uhu, wujuduhu ay subutuhu, kalau kita tak takwil makna dia begitu, definisi tu ghairu jami', ghairu mani'. Ghairu jami' dan ghairu mani' ni. Tu. Tengok. Misal lekat orang jeng lalu. Jadi contoh definisi bagi wajib akal ni buat contoh dengan bukan benda ada, benda sungguh. Itu nak cerita gitu ya. Maksud tu. Jeng sekat-sekat nak duduk komen sekat-sekat belaka. Jadi nak cerita katanya definisi wajib akal ni ulama buat mari contoh dengan benda hak bukan ada, benda hak sungguh. Kalau kita pakai makna wajib akal benda tentu ada, maka tak masuk habis orang panggil afraq bagi wajib akal. Gitu nak cerita. Adalah afraq bagi wajib itu dua bangsa. Afraq bagi wajib akal tu ada dua jenis. Satu daripada dua bangsa tadi tu yang mesti sungguh jua. Yang mesti sungguh jua. Tak naik sampai tahap ada gitu. Yang mesti sungguh jua, bukan ada, ini tak naik sampai tahap ada. Mana misal contohnya seperti sifat nafsiyah dan salbiyah dan maknawiyah baginya bagi Allah Taala. Seperti bertempat bagi makhluk. Contoh bagi kita orang panggil wajib akal daruri. Wajib akal nazari inilah sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah bagi Allah Taala. Maka istihalatul mustahil itu pula. Mana istihalatul mustahil? Seperti tak lemah, tak buta itu istihalatul mustahil, bukan mustahil. Mustahil itu lemah. Tak lemah Tuhan itu istihalatul mustahil. Nak faham tak? Ni waktu kai mustahil dengan istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil bukan mustahil wajib. Tu. Kalau gitu istihalatul mustahil itu sungguh tak? Sungguh tak? Sungguh, enggak wajib. Wajib akal mana sungguh kan? Tu seperti tak lemah dan tak buta Tuhan. Ilah tu membacalah sampai habisnya lawa-lawa bagi sifat ma'ani tu. Daripada bahagian inilah, ini daripada bahagian yang mesti sungguh sahaja, tak naik sampai tahap ada. Keduanya daripada dua bangsa yang mesti sungguh serta ditambahkan adanya ratik. Mana seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifat ma'ani baginya bagi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Pendek katanya begini, wajib akal ni benda tentu sungguh. Begitu. Lepas tu hukum akalnya apa sungguh? Gitu. Wajib akal apa? Benda tentu sungguh. Lepas tu hukum akal sungguh. Gitu.
Benda hak dihukum oleh akal dengan sungguh dipanggil benda tentu sungguh. Gitu. Ta'rif mustahil itu pula mala yutasawwaru fil akli wujuduhu ai subutuhu. Kena tambah itulah. Wujuduhu ai subutuhu. Kerana memelah. Contoh hak ulama beri pun kata jirmi anil harakati was sukuni. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Gerak dan diam tu ada tak? Ada. Ada di gerak di diam tu ada. Nampak? Sungguh Okey ada. Tak? Tengok. Tengok makna dia kan? Barang yang tidak dibenarkan pada akal sungguhnya. Tengok. Kok sebelah sungguh tak benar. Sebab tu kita suruh takwil lalu tu wujuduhu ai subutuhu. Wujud tu bukan dengan makna ada. Wujud dengan makna sungguh iaitu subutuhu. Dah. Yakni barang yang tentu pada pandangan akal tidaknya. Dah. Bila kepala otak kita tak boleh nak nampak kok sebelah sungguh. Sebelah sungguh tak nampak kawan. Maka benda tentu tidak. Kenapa? Sungguh lawan tidak. Lagu tu. Sungguh lawan tidak. Ada lawan tak ada. Ingat semua. Apa itu Ketahui oleh kamu akan bahawasanya lafaz wujud. Pada ta'rif itu yang pada ta'rif mustahil itu juga bukanlah dipakaikan dia, bukan diistikmalkan dia lafaz wujud tu dengan makna ada. Wujud bukan makna wujud. Wujud bukan makna wujud. Tu. Yang mana wujud tu ada tu yang lawan tiada. Ada lawan tiada. Ada lawan tak ada. Bukan ada lawan tidak dah. Ada lawan tak ada, tiada. Patut apa makna wujud di sini? Hanya dengan makna ini, hanya dipakaikan, hanya diistikmalkan dengan makna sungguh, yakni subut. Hanya dipakaikan, diistikmalkan dengan makna sungguh jua. Yang mana sungguh ni? Yang lawan bagi tidak. Sungguh lawan tidak. Ada lawan tak ada. Kalau dipakaikan dia wujud, dia lafaz wujud tu dengan makna ada. Kalau kita guna juga, kita istikmal juga, tak kira. Wujud Apa pula awak ngaji mana wujud pula balik kamu? Jahil orang pondok Rumi Jawi ni ya. Duk ngaji orang tak pandai bahasa Arab ya. Duk eja milik tu kok Jawi gitu kat sini contoh. Wujud ni awak ada lah apa nak pakai makna lain. Contoh Fu'abah nak marah Maka termasuklah sifat nafsiyah dan salbiyah dan maknawiyah baginya, bagi Allah Ta'ala di dalam bahagian mustahil. Siapmu? Mustahil akal apa mana? Benda tentu tak ada. Benda tentu tak ada. Kalau gitu, sifat nafsiyah tak ada, sifat salbiyah tak ada, sifat maknawiyah tak ada. Hanya sungguh saja, bukan ada. Kalau gitu masuklah orang panggil wujud Allah Ta'ala tu mustahil. Kida bakok Allah Ta'ala mustahil. Kaunuhu qadira muridan alima mustahil gitu. Mustahil akal. Berat mu. Kerana apa tu? Ilak pada kata masuk, termasuk. Ilak pada kata termasuk. Kerana ini. Mana sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah ni? Kerana ini sifat salbiyah, maknawiyah, nafsiyah ni perkara tidak dibenarkan pada akal adanya. Perkara yang tidak dibenarkan pada akal adanya memang. Perkara yang tidak ada. Hanya sungguh saja. Maka namakan ta'rif itu, maka dinamakan. Itu dah. Maka dinamo, jatuh di. Maka dinamakan ta'rif itu. Ta'rif kalau kita guna makna wujud dengan makna wujud, ta'rif lagu tu ghairu mani'in, tidak menegahkan. Yakni apa? Ghairu mani'in disebutlah. Yakni yang tidak menegahkan yang lain. Yakni yang lain daripada afra' mu'arrah tu termasuk di dalamnya dalam ta'rif. Sedangkan orang panggil ta'rif ni mesti jami' dan mani'. Apa jami'? Menghimpunkan sekalian afra' mu'arraf di dalam definisi. Mani' mana menegahkan sekalian yang afra' yang bukan mu'arraf masuk dalam definisi. Tiba-tiba tak jadi gitu.
Ha, tengok. Misal contoh mustahil itu seperti satu jirim. Ha, seperti satu jirim, satu benda bertokar lah kita kak. Nah. Ha. Tidak bergerak dan tidak diam. Ha, kata'arril jirmi anil harakati was-sukuni. Ha, tu orang panggil misal ni misal mustahil daruri. Mustahil daruri. Karena ada kita kata imma daruratan kata'arril jirmi anil harakati was-sukuni. Ada kalanya mustahil akal tu mustahil akal daruri. Daruri mana mudah, tak kena fikir nazar panjang-panjang dah. Nah. Pakai reti selalu dengan mudah-mudah. Apa? Mustahil, benda tentu tidak. Satu benda bertokar, gerak pun tak, dia pun tak pada satu masa. Atau berhimpun keduanya. Mana gerak atik dia atik pada satu masa. Tak boleh terima ngapa lah tak. Nah. Ni, kita kata handphone ni. Pada saat ni dia gerak dengan dia. Boleh terima? Boleh? Tak boleh. Atau dia pun tak gerak pun tak pada satu masa. Boleh? Tak boleh. Dia kena salah satu. Gerak, dia tak. Dia gerak tak. Sunyi dua-dua satu masa tak boleh. Hipung dua-dua satu masa tak boleh. Nah. Lepas tu gerak dia ada ke tak? Tak ada. Nah. Bukan benda ada gerak dia ni. Benda sungguh ya. Jadi sunyi jirim daripada gerak dia tu benda tentu tak ada ke benda tentu tidak? Benda tentu tidak. Sunyi jirim daripada gerak dia pada satu masa tu benda tentu tidak, bukan benda tentu tak ada. Memanglah tak ada gerak dia tu. Tak? Gitu. Dan seperti lemah Allah Ta'ala dan butanya Allah Ta'ala. Ni misal bagi mustahil akal nazari. Nah gitu, begitu. Ilah, mungkin kiahlah. Penjagaan. Adalah segala afraq mustahil itu pun dua bangsa juga. Nah, afraq ni maknanya diri-diri. Afraq ni maknanya satu-satu individu. Gitulah. Afraq ni. Seko-seko. Kalau Tok Guru kata afraq ni seko-seko benda mustahil tu. Nah. Adalah segala afraq mustahil tu. Adalah segala perkara-perkara individu mustahil tu. Benda-benda yang dihukum dengan mustahil itu pun dua bangsa juga. Nah, pada cakapan Melayu kita. Nah, satunya apa? Yang mesti tak ada. Yang mesti tak ada. Benda mesti tak ada. Iaitu apa benda mesti tak ada? Lawan bagi sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani benda tentu ada. Lawan dia benda tentu tak ada bagi Allah Ta'ala. Seperti apa misal mustahil hak jenis benda tentu tak ada? Lemahnya Allah. Memang tak ada. Dan butanya Allah. Memang tak ada. Nah dah. Tak ada pun. Tentu tidak buta. Gitu. Tentu tidak buta. Itu bukan mustahil. Itu istihalatul mustahil. Diri buta, diri lemah tu orang panggil mustahil. Mustahil mana? Mustahil bagai yang pertama. Mana? Hak jenis tak ada. Lawan bagi ada. Keduanya, yang mesti tidak atau dok. Begitu. Yang mesti tidak atau dok. Yang mesti tidak atau dok jua. Yang ni tak naik sampai tahap tak dok. Ini tak turun sampai tahap tak dok. Gitu. Mana misal seperti baru Allah Ta'ala. Lawan bagi kidam tu hadis. Nah, tu. Lawan bagi koding apa? Lawan bagi apa dia? Lawan bagi apa? Qadim itu hadis. Nah, lawan bagi kidam tu hudus. Nah, seperti baru Allah Ta'ala. Nah. Baru Allah Ta'ala tu tidak. Ada ke tak baru? Tak usah tanyalah ada ke tak. Bukan benda ada baru tu. Benda tidak je. Tak turun sampai tahap tak ada. Faham tak? Kerana dia tu lawan bagi koding. Lawan bagi kidam. Kidam tu apa? Benda tentu sungguh. Bukan benda tentu ada. Kidam tu benda tentu sungguh. Lawan dia benda tentu tidak. Cuba diperhati pada cakapan kita Melayu. Lembu tak ada. Nah, lembu tak ada. Putus tak. Lembu tak ada ke lembu putus tak? Nah.
Tu cakap orang Melayu sana lah tu. Tak? Lembu tak ada. Lembu tak ada. Lembu ada ke tak ada? Gitu. Lembu ada ke tak ada? Nak gerbang ni. Nah, orang tak kata lembu ada. Lembu ada ke mana nak cakap? Lembu ada ke? Lembu ada ke tiada? Betul dah. Lembu ada ke tiada dah tu ni. Lembu ada ke tiada? Kerana ada lah tiada. Gitu betul dah. Tapi kalau lembu putus tali ke tak? Lembu putus tali ke tak? Kata lembu putus tali ke tiada? Orang jadi pelik dia dengar. Kok mana lembu putus tali ke tiada? Lembu putus tali ke tidak? Kenapa putus tu ada tak? Putus ada ke tak? Ada. Ada. Sungguh ke putus tu? Nah, tu gitu. Wallahu a'lam. Ta'rif jaiz. Bukan jaiz jabatan kaum Islam Selangor dah. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Itu dalam maktab umbarah yang belakang ni. Nah. Iaitu barang yang sah dan boleh. Sah tu boleh tu atau tafsir pada kata sah. Barang yang sah, barang yang boleh jadi pada akal sungguhnya. Itu ia letak makna tu makna dah, bukan terjemah dah. Sungguhnya tu. Ma yasihu fil akli wujuduhu ay subutuhu wa adamuhu ay intifa'uhu. Gitu. Barang yang sah dan boleh jadi pada akal sungguhnya barang dan tidaknya barang. Kita kata barang yang sah dan boleh jadi pada akal adanya barang dan tiadanya barang. Tak kata gitu. Kerana nak masuk habis, nak jamek dan manik. Supaya afra' bagi jaiz tu semua masuk dalam definisi bagi jaiz sebagai mu'arraf pada ta'rif tadi tu. Penjagaan adalah lafaz wujud dan ada. Lafaz ada. Tu bahasa kita tu lembu ada putus tali ke? Lembu ada putus tali ke? Lembu ada putus tali ke? Dia tak cakap itu. Lembu sungguh ke putus tali lembu? Kalau nak bahasa KL Lumpur lah. Sungguh ke tali lembu putus? Tu bahasa KL Lumpur lah. Kalau bahasa orang sana dia kata lembu putus tali ke tak? Tak. Nah, dia tak kata ada ke putus tali lembu itu? Berat cakap gitu. Ataupun kalau bahasa di sana, lembu putus tali ke tiada? Berat cakap gitu. Dia ada ke komen. Dia kata, lembu ada putus tali ke? Titik belah ya. Kena ya. Sebab anak murid pada dan pada sendiri ni, dia menghalus-halusi bahasa Melayu dan bahasa Arab. Bahasa Arab cakap mana makna yang dikehendaki dalam syarah, dalam muhasyi apa kitab-kitab hak besar-besar, maka dia terjemah tu nak tepat dengan bahasa hak diguna pakai oleh bahasa kita Melayu. Maka kerana itulah orang panggil laiknya cara orang panggil jalanan usuluddin mengikut tarik Syekh Pak Daim Mekah gitu. Adalah lafaz wujud dan adam pada ta'rif ini seperti yang dahulu juga lagu tu jugalah kata. Kalau mana kita tak boleh istimal orang panggil wujud bermakna wujud atau adam bermakna adam. Tapi bahkan kita kena istimal wujud bermakna subut, adam bermakna intifa. Gitu. Tu kalau tidak ghairu jami' ghairu mani'. Kalau tak begitu, yani kalau tak begitu mana? Kita pergi pakai juga orang panggil makna wujud bil wujud. Adam bila Adam. Makna ada dengan makna ada. Makna tiada dengan makna tiada. Maka tentulah tak termasuk umpama buat mungkin di dalam ta'rif jaiz. Tak rasa? Tuhan buat mungkin ni wajib ke jaiz? Tuhan buat makhluk ni wajib ke jaiz? Jaiz. Lepas tu buat tu sungguh ke tak? Sungguh. Ada ke tak diri buat tu? Kenapa kongkong gitu buat? Tak, sungguh. Kalau sebab tu kalau tak pakai makna
Mak kalau pakai makna wujud bil wujud, punah, tak masuk. Tak masuk benda jaiz pada akal. Tak? Ha. Kerana ini perkara mana? Membuat tu. Buat mungkin. Membuat mungkin. Kerana ini perkara ini. Buat mungkin tu perkara bukanlah yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Diri buat tu bukan ada, bukan tiada. Lepas tu, hanya ia diri buat tu. Amrun i'tibariyah. Perkara yang dikira-kira sungguh pada akal. Nah. Tu kita bukan duk nampak diri buat. Nah, tu benda dibuat kita nampak lah. Nah, asal tu nampak. Muasirnya Tuhan. Nah, khija buat tu tak nampak kena hadas. Nah, tu berbuat tu orang panggil ma dalla alal hadas kah? Amrun i'tibari. Nah, bukan duk nampak. Kalau begitu yang termasuknya adalah kata jaiz. Kalau kita guna makna wujud tu dengan makna wujud, makna adam dengan makna adam. Kita ni istiqmal gitu. Tak nak wujud bermakna subuk, adam bermakna intifak tadi tu. Kalau gitu masuk adalah jaiz akal ni, jaiz akal ni umpama langit bumi jua. Umpama langit bumi, lembu kubah, ayam itik, jua yang ni sahaja. Misal jua gitu, berhenti situ. Nak tak situ. Yang sama. Misal jaiz itu, gitu. Bermula misal jaiz itu ialah tu. Ialah seperti memberi pahala bagi yang taat. Dalam kitab disebut apa? Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu imma daruratan kal harakati lana wa imma nazaron kata'zibil muti'i wa isabatil asi. Nah, kata'zib mana seperti mengazabkan orang muti', orang yang berbuat taat, dan memberi pahala bagi orang maksiat. Sekira-kira hukum akal semata-mata, jangan tilik pada aridi, jangan tilik pada janji Quran hadis. Itu lainlah. Itu hukum aridi. Semata-mata akal harus tak? Harus. Ta'zib dan isabah, memberi pahala, mengazab, memberi dosa. Amrun i'tibari. Memberi, membuat, itu bukannya benda ada diri. Nah, bukan benda wujudi. Kalau gitu, tak termasuklah jaiz akal. Apa buat misal dengan benda amrun i'tibari begini? Ada lagi tak sebut gitu. Dan kayu, batu, umpamanya. Kayu, batu, yalah, ada lah diri dia. Wallahu a'lam. Habis itu. Ketahui olehmu pula akan bahawasanya ada setengah mereka itu, yakni ulama. Ulama kalam. Mentakrifkan hukum-hukum akal yang tiga itu begini. Ini dalam kitab Kharidah Bahiyah. Mana dia kata? Al-wajibu ma la yakbalul intifa. Artinya. Jadi orang panggil definisi hak Syekh Sanusi berbeza sikit lah dengan definisi hak ni. Tapi definisi hak ni lah hak lebih mendekati pada makna yang dikehendaki oleh Imam Sanusi. Mana? Erti al-wajibu ma la yakbalul intifa tu. Yang wajib akal itu ialah barang yang tidak menerima ia barang akan ternafi. Dah. Barang tak terima tidak. Artinya sungguh. Barang tentu sungguh. Tu sebab tu dekat. Makna ni hak lebih dekat dengan makna hak dikehendaki oleh Imam Sanusi, walaupun Imam Sanusi membuat takrif lain. Takrif hak tadi. Al-mustahilu ma la yakbalu subuta. Artinya takrif ni. Yang mustahil itu, yang mustahil pada akal itu barang yang tidak menerima ia barang akan subut yakni akan sungguh. Barang tak terima nak kata sungguh, artinya barang tentu tidak. Gitu. Wajib akal benda tentu sungguh. Mustahil akal apa? Benda tentu tidak. Al-jaizu ma yakbaluhuma. Tu senang. Ni nak lebih ringkas lagi. Arti definisi jaiz tu, yang jaiz itu barang yang menerima ia barang akan keduanya apa? Yakbalus subut wal intifa. Begitu. Yakbalus subut wal intifa. Bis itu. Ada wallahu a'lam. Ada pun hukum-hukum adat. Ini nak menyata hukum adat pula. Penting juga kita tahu ni, supaya kita tak tukar antara hukum akal dengan hukum adat. Dan ingat, semua hukum akal, semua hukum adat tu termasuk di bawah
harus akal, jaiz akal. Faham tak? Wajib ada pun harus akal, mustahil ada pun harus akal, harus ada pun harus akal. Begitu. Itu kita kena ingat nama tu. Adapun hukum-hukum ada itu seperti segala hukum akal. Yang ni apa? Seperti segala hukum akal juga. Pada pihak mana? Tafsir pada wajah syabah. Seperti itu tashbih lah tu. Lepas tu mana wajah syabahnya? Seperti pada pihak bilangannya. Bukan serupa tu pada hakikat. Serupa tu pada pihak bilangan. Mana? 3. Hukum akal 3, hukum adat pun 3. Takut kita tukar hukum lain. Senang je buat siang hari Jumaat, tak masalah. InsyaAllah. Dan rezeki kita lebih. Jangan budak-budak rasa apa nama Ustaz Faiz punya nak pergi Yaman ke tahun depan. Kita bawa sekali lah ramai-ramai. Ramai kita bawa sekali. Sehingga Mesir San, lepas tu kita ke Yaman. InsyaAllah. Kita orang tengok tiket murah ke apa murah. Kita ajar balik. Aduh. Pada pihak bilangannya dan pada pihak nama-namanya. Maka ni fasihah nak menyatalah ni. Maka yang wajib pada adat itu ialah. Sebelum tu kita buat mari dulu. Hukum adat ni apa definisi? Wa ammal hukmul adiyyu, dan adapun bermula hukum adat itu ialah fahuwa, maka ialah isbatur rabti, mengisbatkan satu ikatan baina amrin wa amrin, di antara satu perkara dengan satu perkara, wujudan au adaman, ada ke atau tiada, biwasitatit takarruri, dengan wasitah perantaraan berulang-ulang kali, ma'asihhatit takhallufi, serta sahlah oleh menyalahi. Sah orang panggil menyalahi. Wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albattata, dan ketiadaan memberi bekah salah satu antara yang lain, di antara salah satu antara keduanya di atas yang lain semata-mata. Itu definisi dia. Dia tak sebut sini. Dia mari definisi setiap daripada hukum adat tu selalu mana wajib adat, mustahil adat, jaiz adat, harus adat. Jadi hukum adat mana? Mengisbatkan satu ikatan di antara satu perkara dengan satu perkara yang lain, sama ada dan tiada. Sebab itulah ikatan hukum adat ni ada 4. Ribatul wujud bil wujud. Ikatan ada dengan ada. Ribatul adam bila adam. Atau rabtul adam bila adam. Ikatan tiada dengan tiada. Rabtul wujud bila adam. Ikatan ada dan tiada. Ikatan ada dengan tiada, rabtu adam bil wujud, ikatan tiada dengan ada. Ada dengan ada mana? Ada makan, ada kenyang. Ikatan tiada dengan tiada mana? Tiada makan, tiada kenyang. Ikatan ada dengan tiada mana? Ada makan, tiada lapar. Ini. Rabtu adamin bi wujudain, mana ikatan tiada dengan ada, mana tiada makan, ada lapar. Semua tadi itu sah menyalahi. Mana? Ma'asihhatit takhallufi, serta sah menyalahi. Wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albatata, serta ketiadaan memberi bekah antara salah satu daripada keduanya di atas yang lain semata-mata. Mana? Contoh kita kata ada makan tidak memberi bekah kepada ada kenyang. Ada kenyang juga tidak memberi bekah dari kerana ada makan. Siapa yang memberi bekah? Wallahu ahad. Gitu lah. Selingnya sikit. Maka yang wajib pada adat itu ialah perkara yang biasa. Yang ni biasa berlaku, sebelah berlaku. Biasa sebelah berlaku. Serta sah mungkin. Serta sah. Yang ni boleh menyalahi. Mungkin itu maknanya menyalahi lah. Serta sah mungkin dan menyalahi yang diberlaku itu. Sah. Kerana ingat semua. Ma'asihhatit takhallufi. Ma'asihhatit takhallufi. Tak kira mustahil akal, wajib ada, mustahil ada, jaiz ada. Sama. Faham tak? Tu lagu tu. Tu.
Seperti misal dulu, panas atau hangus pada benda yang dibakar akan benda dengan api. Nah, tuh bila sesuatu benda yang kering tidak ada basah, tepuh dengan api, maka wajib tak kita kata terbakar atau panas? Wajib tak? Wajib. Wajib apa tu? Wajib apa okey? Wajib ada. Wajib ada. Sah tak menyalahi? Sah tak menyalahi okey? Sah. Kita tengok saya bila saya tanya tu, tengok kita. Takut dia dah ni. Sah menyalahi? Sah. Ya ada ke? Nah, sah mungkin, sah, serta sah mungkin dan sah menyalahi. Mungkin tu maknanya menyalahilah. Nah, ma'asihati takhallufi kalau dalam ibarat Arab gitu. Dan hasil kenyang bila banyak makan. Ya. Nah, wajib tak bila kita makan tu kenyang? Wajib pada adat, bukan wajib pada akal yang ditentukan. Wajib pada akal, beratmu. Isbat tu hal lemah lah. Dan hasil lindung pada benda yang ditutup. Ya. Kita ambil saji tutup makanan. Terlindung tak? Terlindung. Mesti tak terlindung? Mesti. Pada ada. Pada akal sah tak terlindung? Sah. Kerana semua hukum akal ni ialah jaiz. Semua hukum adat ni ialah jaiz fil akli. Gitu. Demikianlah kamu kiyahlah. Aku nak tulis banyak-banyak. Panjang pula kita ni. Wallahu a'lam. Adapun yang mustahil pada adat itu ialah akas bagi yang wajib itulah. Mana akas? Terbalik. Itu makna akas. Nah, mu'in akasa. Mu terbalik ke hak tu. Mana? Perkara yang tak biasa berlaku. Tak biasa berlaku tu. Nadir lah panggil. Serta sah berlakunya. Tapi sah ma'asih hati. Ma'asih hati tajaddudihi. Gitu. Boleh tak kata itu? Serta sah berlakunya. Tapi dengan jalan nadir. Jangan jalan nadir lah. Nadir ni makna jarang-jarang sekali. Nadir ni makna jarang sangat-sangat. Hingga dalam hukum fiqh kata an-nadiru maujuduhu kalma'dum. Benda nadir ni kalau ada dia tu supaya tak ada dah lah. Seperti apa? Lembu beranak jadi manusia. Jarang nak jumpa ni. Nak tarik dari tiup. Ada sebutir video. Jarang tu bit ni. Tu pun sungguh kedak Allah Alam. Tapi harus tak? Harus pada akal. Walaupun jarang berlaku tapi harus pada akal. Nah. Dan seperti pokoknya. Baca nya tu dah. Enyur. Seperti pokoknya. Pokok kelapa lah. Berbuah jadi buah durian. Tuh ni. Nah. Tu jarang. Nak jumpa ni. Ada ni kaya habis. Orang duduk tepi patah tu. Nah. Tu bik buah durian. Musaking pula tu. Beres lalu. Demikianlah kamu kiyah lagi lah benda hak nadir berlaku. Mustahil pada adat. Sama lah. Mana? Nabi Isra' Mi'raj tu mustahil pada akal pada adat. Pada adat. Jangan buat bodoh gitu ceramah orang esok menjadi ustaz kelik tu fawahing masjid. Orang suruh ceramah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, puan-puan. Nah, peristiwa Isra' Mi'raj yang perlakukan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah peristiwa mustahil pada akal manusia. Aku dengar mengajar kita ke sepak lalu esok. Nah, ngaji pol pondok Rumi Sujawi tak reti-reti ayat tu. Mustahil pada ada. Ngajar tu cukuplah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu memang usuluddin terus. Usuluddin terus. We orang panggil kemah, orang kampung tu usuluddin. Dengan semaya lah. Semaya. Baik itu. Wallahu alam. Adapun yang harus pada adat itu ialah perkara yang bersamaan. Yang bersamaan apa? Pada berlaku dan tidak berlaku. Gitu. Pada sungguh dan tidak. Perkara yang bersamaan dan boleh jadi berlakunya dan tidaknya. Nya berlaku. Dengan kira adat. Dengan kira adat kebiasaan berlaku dah. Seperti buah pokok kayu yang sudah pakuh dan padan. Berbuahnya pokok. Bila dah orang panggil masak, padan buah. Ya buah, tak ada Kau pelik? Tengok pokok ya buah molek. Pokok tu dia apa? Dia padan dah nak buah, lepas tu ya buah. Kita ada terkejut tak? Wih, pelik pokok ni buah gitu. Ada kejut itu? Tak ada lah, biasa dah berlaku dah ni. Pokok hak boleh nak buah, ya buah. Tak ada apa. Tak ada siapa terkejut.
Panggil reporter habis buat, nah. Wartawan panggil habis buat masuk esat khabar. Mastika ke apa masuk habis apa pelik ni. Pokok ni pada nak heboh dah. Pelik saya rasa. Pelik abahmu. Biasa dah berlaku mana-mana tempat pun gitu berlaku. Nah, itu mana gitu. Dan seperti turun hujan waktu pagi atau tengah hari atau petang, ha? Tak ada dah pelik ke ada pelik? Petang-petang hujan kejut, ha? Hujan pelik ni. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia petang hujan ada gitu. Ataupun pagi hujan, weh pelik ni ya Allah ada gitu. Tak ada. Ada ni, biasa tu hujan petang pagi siang malam tak ada apa. Tak ada pelik. Bawa kejut gitulah. Oh, hujan dah. Gitulah tak ada duk jadi menyalahi akal ni. Buat kaji gapo mesyuarat habis dalam parlimen gapo pelik. Tak ada. Bagai biasa berlaku. Demikianlah kamu kiaskan. Wallahu a'lam. Muka surat 17 dah. Penjagaan. Adalah perkara yang bersifat dan bersepakai dengan hukum-hukum adat yang tiga itu adalah pada hakikatnya kenakan yang harus pada akal belaka. Anda tengok. Saya ayat dah tadi. Faham tak? Semua hukum adat tadi. Wajib adat. Mustahil adat. Harus pada adat. Kena ke hakikatnya pada harus pada akal. Kena kepada diri jaiz fil akli belaka. Wajib adat. Jaiz akli. Mustahil adat. Jaiz akli. Jaiz adat. Jaiz akli. Begitu. Dan adalah takrif-takrif yang tersebut itu ialah dengan semata-mata ambil maksud dan tujuan kepada mubtadi yang bangsa Melayu. Tujuan dibuat definisi wajib adat, mustahil adat. Jaiz adat tu orang panggil saja nak ambil maksud. Untuk orang-orang yang mula-mula nak mengaji. Di kalangan kita orang Melayu ni lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab Arab ada duk mari begitu. Duk mari wa amal hukmul adiyyu gitu ya. Fahuwa isbatur rabti baina amrin wa wujudan aw adaman biwasitatit takarruri ma'a sihhatit takhallufi wa adamit ta'siri ahadihima fil akhari albattata. Gitu ya. Kemudian wak mari rabtul wujud bil wujud, rabtul adam bil adam ila akhir. Tak ada wak mari dah wajib akal, wajib adat, mustahil adat. Kenapa? Kerana hak tu mubtadi benar dah. Gitu. Supaya apa kita orang kelas ibtidaiyah, kelas sekolah rendah ni supaya menjadikan satu anak tangga juga bagi beberapa anak tangga. Kepada pengetahuan yang tinggi-tinggi. Kita nak naik ngaji pah ke sanawiyah aliyah tu kena melalui ibtidaiyah dulu. Jangan duk lakah masuk pah ke aliyah lalu. Maka siapa-siapa yang mempunyai pengetahuan yang tinggi-tinggi, siapa-siapa hak berasa dia tinggi dah, maka hendaklah tolong bina, tolong membina dan tolong timbul dan tolong menzahirkan gitu. Tolong bina ini tolong membina dan timbul ini tolong menzahirkan, mengizharkan kepada mubtadi memang dah. Sebab itulah tahun 4 kena mengajar tahun 3, tahun 3 kena mengajar tahun 2, tahun 2 kena mengajar tahun 1. Faham tak? Okey. Akhir tahun 2 kena mengajar tahun 1. Ni tahun 1 ni. Nak ngaji yang tahun 2. Hak anak tinggi nak ngajar rendah. Duk ngaji tak gerak gitu dak agak ke kelas baba, kelas kiai, kelas tu ustaz saja. Jeng. Hak naik di kata tu ya ajar kata bawah dia. Itu. Nama zahirlah. Supaya apa mubtadi ni yang mengambil guna. Supaya mubtadi itu dapat ambil manfaat. Kalau tidak tahun 1 masuk, hidup masih ikut kelas ustaz. Dia tak faham ke apa? Nanti apa? Aku tak ada bahan tinggi dah. Tu? Tak ada manfaat yang ngaji. Sebab itulah dia kena mengaji dengan abel dia. Abel kelas, bukan abel omor. Omor tua. Bukan kalau dah masuk kelas tadi kena ngaji dengan kena ngaji dengan sanawi lah. Orang sanawi kena ngaji dengan aliyah. Gitu. Tu kaedah Hizbut dah cara mengaji ke mana ni. Yang mengambil guna ambil manfaat dengan risalah ini. Janganlah dipunggah. Jangan diponggah. Dan rombok selalu jangan. Jangan terus rombok buai selalu. Jangan terus apa ni tak payah ni. Jangan. Jangan terus rombok buai selalu sebelum nyata salah di sisi yang insaf. Wallahu a'lam. Baik, kemudian nak masuk payah sikit ni. Dah. Kenyataan jalan batil. Kenyataan ni mana huraian, penjelasan pada
tentang jalan batil, jalan palsu dan karuk. Perkataan ini pendapat mustahil qadim atau azali atau baru. Ada tok guru tu yang kata mustahil ni qadim, azali atau baru. Tok dia kata batil tu, karuk tu. Dan juga takrif bagi tiap-tiap satu daripada tiga itu. Nah, mana? Qadim, azali, baru tu apa kau definisi dia? Dah. Tu mustahil kita jelas dah tadi. Mustahil pada akal ke apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Au apa tadi? Al mustahilu ma la yaqbalu subuta. Ada. Tu jelas dah mustahil. Lah ni nak menyata qadim, azali, baru tu gapo? Ni orang panggil al hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak hukum kata batil karuk, pendapat yang mengata mustahil ni qadim, azali atau baru, kita kena tahu dulu apa definisi mustahil. Kemudian dia akan menyata pula apa definisi qadim, azali dan baharu. Bila kita tahu semua nanti, barulah kita boleh nampak hukum ke apa. Oh, karuk ni. Gitu. Faham tak? Dan juga takrif bagi tiap-tiap satu daripada tiga itu. Mana tiga itu? Qadim, azali, baru. Ketahui olehmu akan bahawasanya perkataan ini pendapat mustahil qadim atau azali atau baru itu karuk belaka. Bagai karuk belaka tu. Ya. Bagai karuk. Mu nak tahu gitu dulu, karuk. Kemudian kalau pihak yang berkata itu, pihak yang berpendapat kata qadim itu mustahil, azali atau baru tu, mengeluarkan beberapa dalil perkataan ulama ni. Wak mari kita macam Fuad Abbas wak mari kita itu, kita ni. Nah, siap terjemah pula. Bahaya tak faham. Ni. Tak faham apa yang terjemah tu dengan hak wakil berlaku. Nah. Tu ada ke orang pergi semaya di masjid, terpakai telekung semaya, orang tina tu kopek berjelu dalam tu. Ada? Ada? Orang tina pergi semaya masjid pakai kain khana tu kopek berjelu dalam tu akan ke satu. Gitu. Ada? Tentu dah pakai baju kot dalam. Faham tak? Pakai baju kot dalam. Nah, tu Melayu memang tak pakai gambar satu kot dalam. Pakai lukibah ke, puk nampak kok balik bawah. Maka memang batal lah. Kenapa hemolek? Memang batal. Karena orang tina ni tak maaf kok balik keliling atas dan bawah. Bawah tu pun kilas lagi. Setengah kata bawah tu bawah kaki tu. Nah, setengah kata bawah ni tak kira lah kaki ke atas, balik bawah kaki ke atas. Ya betul bila kibah nampak daripada pihak bawah. Tak boleh Nah, tu. Enggak foya tak faham. Dia tak faham tu. Nanti ni. Mau buat gambar. Buat gambar kata. Contoh perempuan yang semaya tak sah. Tengok. Kain khana hak sekerak tu. Nampak gitu. Nampak aurat ke bawah. Tak boleh gitu. Nyanyi orang awam. Al-am la mazhab lah. Orang awam ni mana ada mazhab bagi dia. Nak muak orang panggil wak kaca lagi tu nyanyi orang awam ingat kata tak sah belaka semaya dulu. Nah, bapa kan senang tak sah semaya ya. Ni. Maka jangan gitu. Walaupun ambil beberapa dalil perkataan ulama atau ayat Quran, menyenggengnya bawa perkataan ulama atau ayat Quran tak faham. Ni. Maka karuk pula sekali lagi pula. Dua kali karuk. Karuk pertama duk kata mustahil qadim, azali atau baru. Tu karuk dah sekali. Lepas tu oleh kerana nak mempertahan ni, wak mari pula perkataan ulama, aqwalul ulama, ayat-ayat Quran. Maka karuk pula sekali lagi, dua kali karuk. Mana dua kali karuk? Iaitu diambilkan yang betul. Mana? Perkataan ulama tu betul. Quran tu betul. Ayat Quran hadis tu betul. Nah, qaul ulama tu betul. Dan yang elok, memanglah perkataan ulama tu molek. Quran tu molek dah. Nah, tu perkataan ulama tu comel dah. Fiqh ni comel dah. Ada khilaf tu, khilaf ni nak wi rahmat. Nah, ikhtilafu ummati rahmatu. Tapi dia ada. Nak wi jadi orang beli kat lekong yang jual tu. Ujung-ujungnya uang. Lihat tu ni. Ujung-ujungnya bisnes. Bisnes ya sebenarnya. Ujung-ujungnya bisnes. Nah. Awak tadi ayat Quran hak molek. Kata ulama hak molek. Buat apa? Buat saksi di atas yang karuk. Buat saksi di atas pendapat dia hak karuk. Dia kata nantilah tuan-tuan melihat dan perhati takrir makna huraian. Takrir makna huraian hamba di sini. Nak mula menyata ni.
Maka hamba mendahulukan bicara ta'rif bagi yang tiga-tiga itu. Mana? Tok dia sekarang mula bercara definisi qadim azali baru tu berapa. Gitu, tiga-tiga tu qadim azali baru tu berapa. Maka adalah qadim dan azali itu. Qadim dan azali itu dua-dua tadi itu di sisi qaul, di sisi pendapat yang rajih. Di sisi qaul yang rajih, yang kuat. Lagi tahqiq, ada dalil di atas pendapat tersebut. Bersatu keduanya, iaitu apa? Muradif keduanya, bersatu makna keduanya, iaitu qadim ialah azali, azali ialah qadim. Senang buh gitu. Sebagaimana ibarah Baijuri, sebagaimana yang awak mari kita ibarah kita, ibarah tu makna ibarat kita lah, ibarah yakni ibarat kita yang dinakalkan daripada Baijuri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar. Syekhul Azhar dia bukan Syekhul Ahbash. Itu enggak. Imam Ibrahim Al-Bajuri ni ahbah bedal lagi ni. Betul tak? Main ahbah ni gila enggak. Nah. Watahqiqu ay wal qaulul muhaqqiqu. Bermula qaul yang kuat, yang tahqiq, yang mempunyai dalil di atas pendapat dia, innal qadima wal azaliya, bahawasanya qadim dan azali itu bimakna wahidin, dengan makna yang sama, makna yang satu, makna haqtullah. Apa makna dia? Dah haqtullah apa makna dia? Qadim azali itu apa makna? Wahwa, dan ia makna qadim azali itu ialah mala awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan, barang yang tidak ada baginya barang, barang yang tidak ada permulaan baginya bagi barang. Sama ada barang tu bangsa ada ke ada ia atau tiada. Tengok terjemuh dia ada sebut dah ni. Artinya ibarah. Artinya ibarah Baijuri. Dan bermula perkataan yang tahqiq bahawasanya qadim dan azali itu dengan makna yang satu, dan iaitu makna bagi qadim dan azali yang satu itu ialah barang yang tidak permulaan, yakni barang yang tidak ada permulaan baginya bagi barang. Sama ada yang bangsa ada atau yang bangsa tak ada. Sini jadi hak tok guru babo apa tuan guru Ali, tuan guru Haji Wan Ali Al-Jarumi tu. Dia peheh kata apa? Adamiyan. Itu mustahil tu adam ke? Tak ada. Jadi masuk juga lah dalam Al-Qadim dan Azali. Boleh buah berak lah dengan Tok dia. Tengok. Dan ibarah Dusuki begini. Hasyiah Dusuki ni hasyiah di atas syarah bagi Ummil Barahin. Wa amma sifatus sulubi, dan ada pun bermula segala sifat-sifat salbiyah, fatattasifu bil qidami, maka bersifatlah dengan sedia. Ingkulna, jika kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan innal qadima, akan bahawasanya yang qadim itu muradifun, bersatu makna lah ia lil azali, bagi azali. Gitu. Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan qadim dan azali itu makna yang sama, yang tula, maka sifat-sifat salbiyah tu boleh kita sifatkan dengan qidam. Sedia. Wa inna kullan minhuma, dan bahawasanya tiap-tiap daripada keduanya qadim dan azali, huwa ialah al-amrul ladzi tu. Jangan baca illa muru, jangan. Ya. Huwa al-amrul ladzi, ialah bermula perkara yang la awwala lahu, tidak ada permulaan baginya, bagi perkara. Sawaun, sama ada, kana ada ia, wujudian bangsa ada, mana misal dia kazatillah seperti zat Allah, wa sifatihi, dan seperti segala sifat-sifatnya Allah, al-wujudiyati yang bangsa ada, atau ausubuti, yani atah pada kata wujudian, ataupun sama ada benda hak tidak ada permulaan bagi ada tu benda hak bahasa sungguh saja, au adamian, atau benda hak bahasa tak ada, yakni mafhum aklinya orang panggil tak ada. Hakikat benda tu subuk lah, gitu.
Kasifatis sulubi ni contoh bagi adamiyan seperti segala sifat-sifat salbiyah wa adamina fil azali dan ketiadaan kita pada sedia kala. Tak ada kita pada sedia kala. Wajib tak? Wajib ya? Artinya ibarah dusuki. Dan ada pun segala sifat salbiyah, maka bersifatlah ia sifat salbiyah dengan kidam. Iaitu apa kidam? Sedia. Boleh disifatkan juga dengan kidam tu koi. In kulna, jika berkata kita. Yakni jika kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan. Tu. Innal qadima akan bahawasanya qadim itu muradifun lil azali. Sepakat ia, yakni bersatu kata, bersatu makna lah ia qadim tu, kidam tu dengan azali. Dan bahawasanya tiap-tiap daripada keduanya, qadim dan azali itu ialah perkara yang tidak permulaan, yakni tidak ada permulaan baginya, bagi perkara. Ta'mim pada kata tidak ada permulaan bagi apa? Perkara yang tidak ada permulaan baginya, bagi perkara itu apa? Perkara itu apa? Ta'mim pada kata perkara. Sama ada ia perkara tu bangsa yang bangsa ada. Mana misal dulu perkara hak bangsa ada seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala yang bangsa ada. Apa yang bangsa ada? Yakni sifat ma'ani. Ya hurailah dah. Wa sifatihi al-wujudiyati. Atau yang bangsa subuh, atau yang bangsa sungguh, yakni sungguh, atau yang bangsa adam, yakni mafhum aklinya adam. Tuh. Yakni ketiadaan. Mafhum akal tu kok ketiadaan. Hakikat benda tu sungguh. Gitu. Seperti misal dulu orang panggil Adam tu seperti segala sifat salbiyah. Artinya adamiyan tadi tu ialah masuk sifat salbiyah. Mana benda hak tak ada tapi bersifat dengan sungguh. Benda hak mafhumnya Adam tapi hakikat dirinya sungguh. Ada pun mustahil tu hakikatnya Adam, diri dia pun Adam. Baik tak? Tu. Pehe pun Adam, diri pun Adam. Hakikat pun Adam. Kita tak termasuk dalam definisi tadi. Dah. Silap besar tu. Lawan tu diskan ni. Tengok mari dah ni. Peluru gede dah ni. Meshigang dah ni. Tu tengok. Dan ketiadaan kita makhluk ni pada azali. Dah. Ketiadaan kita makhluk ni pada azali ni pun termasuk juga dalam kata sedia. Kita ni sedianya apa? Tak ada kita pada sedia kala tu mesti wajib. Gitu. Habis. Adapun muqabil tahqiq, yakni muqabil ni pendapat yang berlawanan bagi qaul tahqiq. Adapun muqabil tahqiq ni adapun pendapat yang melawani, yang berselisih pendapat lah ia pendapat tu bagi qaul tahqiq, berkata ia muqabil tu yang melawani lah. Qidam itu ialah al-mawjudul ladzi la awwala lahu, yang ada yang tidak ada permulaan baginya al-mawjud. Kena ke benda ada kodeng kidam ni. Faham tak? Dan azali itu ialah al-amrul ladzi la awwala lahu wujudiyan kana aula. Adapun azali itu perkara yang tidak ada awal baginya. Sama ada ke ia, ada ia atau tidak. Artinya di sisi muqabil bagi kau tahqiq, kodeng dan azali itu ada umum khusus dia. Mana? Azali itu lebih umum daripada kodeng. Tiap-tiap kodeng belum tentu azali. Tiap-tiap azali tentu kodeng. Faham tak tu? Faham tak tu bedeng? Nampak pening lah tu. Nah. Di sisi muqabil bagi kau tahqiq, kudrat Allah Ta'ala tu boleh dipanggil kodeng, boleh dipanggil azali. Tapi di sisi muqabil bagi kau tahqiq, kidam atau baqa' atau wujud Allah Ta'ala tu hanya boleh dipanggil azali, tak boleh panggil kidam. Nah. Ya. Artinya kidam qadim itu ialah yang ada yang tidak ada permulaan baginya. Faham molek tu? Yang ada, benda tu ada tapi tak ada permulaan baginya, itu qadim di sisi muqabil bagi kau tahqiq.
Dan azali itu pula perkara yang tidak ada permulaan baginya perkara, sama ada yang bangsa ada ataupun tidak ada. Tak kira. Sebab tu kita kata kudrat. Kudrat tu ada ke tak? Ada. Maka boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Di sisi muqabil bagi kau tahqiq. Adapun baqa' tu ada ke tak baqa'? Ada tak baqa'? Baqa' ada tak? Ada baqa'. Beratlah pula. Kau bening tu sebab tu saya ada kau bening. Baqa' ada tak? Tak ada lah sungguh. Bukan ada sungguh saja. Kalau gitu baqa' tu boleh panggil qadim tak? Di sisi muqabil bagi kau tahqiq. Tak boleh. Hanya boleh dipanggil azali. Nak faham gitu. Adapun yang baru maka baginya dua makna, satunya maujudun ba'da adamin. Wallahu a'lam. Kita uti situ lah. Wanon wala ya. Tak ada ni kalau main baca lagu ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.